Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Apa khabar pelajar-pelajar semua? Semoga berada di dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Okey, seperti biasa pada hari ini Cikgu Ira akan membantu pelajar-pelajar untuk memahami tentang mata pelajaran biologi tingkatan 5 KSSM. Dan pada hari ini Cikgu Ira akan membantu pelajar untuk memahami tentang bab 2 struktur dan fungsi daun dan secara spesifiknya kita akan cuba memahami tentang subtopik 2.3 iaitu organ utama bagi proses transpirasi. Okey, kita mulakan pelajar-pelajar semua dengan kita cuba memahami kenapa perlunya berlaku transpirasi di dalam tumbuhan. Okey, bagi definisi proses transpirasi ini adalah seperti berikut. Transpirasi adalah proses kehilangan air dalam bentuk wap air secara sejatan daripada tumbuhan ke atmosfera. Jadi maksud dia tumbuhan tu, air di dalam tumbuhan tu akan hilang ke persekitaran dalam bentuk wap air secara proses sejatan. Okey, proses transpirasi di dalam tumbuhan ini berlaku pada 3 organ pada tumbuhan ni, iaitu pada organ batang, bunga dan juga daun. Tetapi sebahagian besarnya atau peratus besarnya proses transpirasi ini berlaku pada bahagian daun, iaitu sebanyak 90% air tersejat keluar melalui liang stoma pada bahagian daun. Pada topik yang lepas 2.1 kita telah belajar tentang struktur daun. Okey, seterusnya air akan meresap melalui sistem akar secara osmosis dan berterusan. Jadi proses transpirasi ini di dalam tumbuhan dia berlaku secara berterusan dengan disokong oleh kemasukan air daripada air tanah ke dalam sistem akar secara osmosis yang juga secara berterusan. Maka berterusanlah berlaku proses transpirasi ini diikuti dengan faktor-faktor lain yang akan mempercepatkan atau melambatkan proses transpirasi ini. Okey, seterusnya kita akan cuba memahami struktur yang cikgu paparkan di sini, iaitu laluan pergerakan air bagi proses transpirasi. So, pelajar perhatikan dekat di dalam tanah tu apa yang berlaku dekat situ. Akar menyerap air dari dalam tanah. Jadi air yang ada di dalam tanah tu akan masuk ke dalam sistem akar, masuk ke dalam bahagian xylem. Okey, kemudian pada batang pula, xylem pada batang tumbuhan mengangkut air ke atas. Jadi batang ni berfungsi untuk mengangkut air daripada akar sampai ke atas, iaitu bahagian xylem. Okey, seterusnya pada daun tu terdapat banyak urat daun yang juga merupakan struktur xylem ada pada urat daun tu. Jadi pengangkutan air daripada xylem pada batang tadi berterusan pada daun, pada bahagian xylem pada daun pula. Seterusnya, molekul air akan tersejat ke atmosfera melalui liang stoma. Okey, secara proses sejatan. Okey. So, pelajar perhatikan di sini pada topik 2.2 kita telah mengenali tentang fungsi liang stoma ni. Yang merupakan laluan molekul wap air dan juga laluan molekul gas daripada persekitaran dan juga daripada dalam ruang dalam daun tu, iaitu ruang antara sel-sel mesofil berspan. Jadi liang stoma ni adalah laluan wap air dan juga laluan gas-gas. Okey, sekarang mengapakah transpirasi
diperlukan dalam tumbuhan ataupun kenapa perlunya, kenapa pentingnya berlaku proses transpirasi di dalam tumbuhan. So cuba kita tengok yang pertama dah. Akar tumbuhan menyerap air dan garam mineral dari tanah. Sebab tumbuhan itu dia perlu melakukan fotosintesis, dia perlu melakukan pertumbuhan dan dia perlu untuk melakukan proses-proses tersebut dia perlukan air dan juga garam mineral. Jadi kerana itulah di dalam proses transpirasi berlakunya proses pergerakan air yang mengangkut air dan juga garam mineral. Dan yang kedua, air ni dia bersifat dia boleh menyerap tenaga haba dari daun ataupun dari dalam tumbuhan tu dan tersejat bersama-sama dengan wap air. Jadi wap air yang terbebas tu dibawa bersama-sama dengan dia haba yang ada di dalam daun ataupun haba yang ada di dalam tumbuhan. Jadi secara tidak langsung proses ini memberi kesan penyejukan kepada tumbuhan tersebut. Okey, yang terakhir, transpirasi ni dia menghasilkan daya tarikan yang menggerakkan air dan garam mineral secara berterusan dari dalam xylem dari akar ke semua bahagian tumbuhan. Jadi kelebihan dia dah di sini. Bila dia ada tarikan, bila dia ada daya tarikan, maka dia akan menggerakkan air dan garam mineral di sepanjang xylem tu, maka proses ini akan selalu berterusan disebabkan adanya daya tarikan. Maka gerakan molekul air itu tidak akan terhenti ataupun tidak akan putus sebab dia ada daya tarikan. Okey, seterusnya kita akan cuba memahami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. Okey, sebenarnya pelajar-pelajar, faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi ini sama ada transpirasi berlaku pada kadar yang tinggi ataupun berlaku pada kadar yang rendah. Jadi dia dipengaruhi oleh 4 faktor ini. Yang pertama, keamatan cahaya. Kemudian yang kedua, kelembapan relatif. Yang ketiga, suhu. Dan yang keempat, pergerakan udara. Jadi sekarang kita akan perhatikan satu persatu bagaimana 4 faktor ini mempengaruhi kadar transpirasi. Okey, adakah berlaku peningkatan kerana atau berlaku penurunan kadar transpirasi kerana faktor-faktor ini? Okey, yang pertama kita tengok dulu kepada faktor keamatan cahaya. Okey, faktor keamatan cahaya, so pelajar perhatikan dekat sini. Okey, sorry, maafkan cikgu ya. Ada kesilapan dekat situ. Okey, kita perhatikan dulu kepada faktor keamatan cahaya. Sorry. Cikgu letak dekat sini ya dulu. Okey, faktor keamatan cahaya ni, cikgu baca penerangan dia. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Sekiranya keamatan cahaya bertambah, maka kadar transpirasi akan bertambah sehingga dia menjadi malar. Okey, sehingga dia menjadi tidak bertambah lagi atau tidak menurun. Itu yang dimaksudkan dengan malar. Kadar transpirasi menjadi malar kerana kelembapan udara, relatif udara, suhu, pergerakan udara dan juga yang menjadi sebagai faktor penghad. Okey, sekarang cikgu akan terangkan kepada pelajar-pelajar. Okey, pelajar perhatikan kepada paksi yang mendata ini. Ini adalah keamatan cahaya. Okey, yang ini adalah kadar transpirasi. Maka kita dapat lihat di situ bahawa di sini kadar transpirasi tu dia meningkat kan. Okey, meningkat pada tahap tersebut. Jadi kita katakan bahawa apabila keamatan cahaya bertambah, maka kadar transpirasi juga bertambah. Okey, sehinggalah pada satu titik dia mula menjadi malar dan terus malar. Okey, tidak lagi bertambah ataupun tidak lagi menurun. Jadi faktor keamatan cahaya ni kita kaitkan dengan mungkin cahaya matahari ataupun mungkin keamatan cahaya yang kita sediakan secara
di dalam makmal kita sediakan lampu meja dan sebagainya lah kan. Sebagai bekalan cahaya kepada tumbuhan. Jadi cahaya ni boleh dikaitkan dengan faktor kepanasan macam tu. Okey, faktor kepanasan, persekitaran yang agak panas. Jadi apabila keamatan cahaya bertambah, okey, kepanasan itu bertambah, maka sudah tentulah kadar transpirasi iaitu kadar kehilangan air daripada tumbuhan secara sejatan tu akan semakin bertambah. Sebab di luarnya tu udaranya adalah panas. Cahaya dia tinggi, keamatan cahaya dia tinggi. Kemudian kenapa dia menjadi malar dekat sini? Jadi proses kehilangan air daripada tumbuhan itu dia pun ada had juga. Ada had juga. Contohnya dia yang menjadi faktor penghad dia adalah kelembapan relatif. Okey, kelembapan relatif udara. Katakanlah walaupun keamatan cahaya tu tinggi tetapi kelembapan udara di luar tu tinggi. Kelembapan udara tu tinggi maksudnya wap air banyak. Wap air banyak ada di persekitaran. Jadi bagaimana untuk molekul air itu daripada tumbuhan itu untuk keluar lebih banyak? Sebab di luar, di persekitaran itu kelembapannya sudah cukup tinggi. Molekul air itu sudah cukup tinggi. Jadi itulah yang menjadi faktor penghad. Yang kedua, kalau kita perhatikan kepada faktor suhu. Okey, contohlah keamatan cahaya itu tinggi kan? Tetapi suhunya rendah. Okey, suhunya rendah. Maka ini sudah tentu akan menyebabkan kadar transpirasi pun akan menjadi terhad. Okey. Ataupun pergerakan udara. Pergerakan udara. Walaupun keamatan cahaya itu sudah sangat tinggi, tetapi pergerakan dari segi pergerakan udara ataupun angin tu tidak ada. Tidak ada. Maka tidak menyebabkan pokok ataupun daun itu bergoyang. Jadi tidak tidak merangsang kepada pengeluaran molekul air secara air itu daripada tumbuhan dengan lebih tinggi. Okey, so sekarang kita pergi kepada faktor yang kedua. Okey, faktor yang kedua adalah faktor kelembapan relatif. Jadi faktor kelembapan relatif ni kita cuba perhatikan So penerangan dia, semakin rendah kelembapan relatif udara di persekitaran, semakin cepat wap air daripada stoma tersejat. Oleh itu kadar transpirasi adalah tinggi. Jadi kita kena faham dulu yang dimaksudkan dengan faktor kelembapan ni. Okey, kelembapan ni maksud dia level ataupun paras molekul air di dalam udara, di dalam persekitaran. Paras molekul air di dalam persekitaran. Kalaulah kata kelembapan di dalam persekitaran itu, dalam persekitaran kita tinggi, kelembapan tu tinggi, maksudnya wap air tu tinggi. Jadi potensi untuk molekul air di dalam tumbuhan itu untuk keluar adalah kurang. Okey, adalah rendah. Tetapi sekiranya molekul air ataupun kelembapan yang ada di persekitaran itu rendah, maksudnya agak kurang, agak panas macam tu kan. Jadi kadar transpirasi ataupun faktor untuk molekul air, potensi untuk molekul air keluar daripada tumbuhan itu adalah lebih tinggi. Jadi kita perhatikan di sini kepada graf ni kan. Kita nampak di sini dia berkadar songsang. Kadar transpirasi dengan kelembapan udara adalah berkadar songsang. Maksud dia, semakin tinggi kelembapan udara ataupun semakin banyak molekul air di persekitaran kita, maka semakin rendahlah kadar kehilangan molekul air di dalam tumbuhan ke persekitaran. Sebabnya bagaimana molekul air tu nak keluar? Sebab di luar tu dah banyak dah molekul air. Macam tu. Okey. So, faktor yang ketiga, faktor suhu. Faktor suhu. So, kita tengok di sini, faktor suhu ni maksudnya faktor suhu di persekitaran lah. Tinggi atau rendah. So, kita tengok dia punya penerangan. Peningkatan suhu akan meningkatkan tenaga
kinetik molekul air di dalam tumbuhan dan akan meningkatkan kadar transpirasi. Maksud dia, semakin panas udara di persekitaran, udara yang panas tu akan menggetarkan molekul air di dalam daun ataupun di dalam ruang di antara sel bagi sel-sel mesofil berspan. Okey, jadi bila dia bergetar tu, maka proses penyejatan tu lebih cepat berlaku. Okey, maka kadar pengeluaran molekul air dalam bentuk uap air daripada tumbuhan itu lebih cepat. Okey. So, pelajar perhatikan di sini, kadar transpirasi dengan suhu tu dia berkadar terus macam tu. Maksud dia semakin meningkat suhu, semakin panas suhu di persekitaran, maka semakin tinggilah kadar kehilangan air daripada tumbuhan secara dalam bentuk uap air. Okey, secara proses penyejatan. Okey, sekarang kita tengok kepada faktor yang keempat. Faktor yang keempatnya adalah faktor pergerakan udara. Jadi kalau kita tengok di sini, kita kena faham dulu ya faktor pergerakan udara ni. Okey, faktor pergerakan udara ni. So, kita boleh bayangkan adalah angin dah. Angin di persekitaran kita tu, kita tengok di persekitaran tu ada angin ke, tak ada angin ke, angin kuat ke, angin perlahan ke, tak ada angin langsung ke, macam mana. Okey, jadi kalaulah angin tu kuat, angin tu kuat di persekitaran kita, maka pokok tu pun akan bergoyang. Bergetar macam tu, daun-daun pun semua. Jadi molekul-molekul air yang ada di dalam tumbuhan pun akan turut bergetar. Maka ini akan meningkatkan peluang untuk berlakunya proses penyejatan dan berlakunya pengeluaran molekul uap air itu ke persekitaran. Cikgu akan baca dia punya penerangan ni. Pergerakan udara menyingkirkan molekul air yang tersejat keluar daripada daun. Maka semakin laju pergerakan udara, semakin tinggi kadar transpirasi. So, kalau kita perhatikan rajah ini pun dia berkadar terus. Maka bila bertambah kelajuan udara, angin tu makin kuat kan, maka kadar kehilangan air daripada tumbuhan pun akan semakin tinggi. Kadar transpirasi semakin tinggi. Tapi pada satu tahap dia mungkin akan menjadi malar juga. Tidaklah sampai hilang semua air dalam tumbuhan tu. Dia akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain juga. Okeylah pelajar-pelajar, kita teruskan kepada persoalan yang ada dekat sini. So, dia tanya dekat sini, adakah keadaan persekitaran ini, gambar yang akan dipaparkan ini, kita akan bincangkan sama-sama. Adakah keadaan dalam gambar ini akan mempengaruhi kadar transpirasi? Sebentar tadi kita dah fahamkan apa itu proses transpirasi. So, kita tengok Kita tengok gambar yang pertama ni. Adakah keadaan ini, ditanya, adakah keadaan ini akan mempengaruhi kadar transpirasi? So, kita boleh jawab dalam keadaan mempengaruhi itu, kita boleh jawab secara lebih spesifik. Adakah dia meningkatkan? Adakah dia merendahkan kadar transpirasi? Okey, adakah kadar transpirasi tumbuhan di gurun berbeza dengan tumbuhan di hutan tropika? Jadi, kita faham bahawa di gurun itu suhu dia tinggi kan, keamatan cahaya dia tinggi. Sudah tentulah kadar transpirasi dia pun akan tinggi. Okey. Manakala di hutan hujan tropika keadaannya dia agak lembap kan. Dia agak lembap sebab dia ada pokok-pokok yang banyak, kemudian dia ada kelembapan yang tinggi. Okey. Dia berlaku hujan sepanjang tahun. Okey, jadi kalau kita nak menerangkan tentang ini, pelajar boleh terangkan seperti yang telah cikgu terangkan tadilah. Kadar transpirasi di gurun bagi tumbuhan di gurun lebih tinggi daripada kadar transpirasi bagi tumbuhan di hutan hujan tropika. Bagi tumbuhan di hutan hujan tropika, bagaimana kadar transpirasi nak berlaku dengan tinggi? Sedangkan uap air di dalam persekitaran hutan tropika itu pun sudah tinggi kan? Okey, kita tengok kepada persekitaran yang kedua. So, kalau kita nampak di sini kan, sampah ni kan. So, sampah ni, soalan dia, adakah persekitaran yang tercemar ini memang mempengaruhi kadar transpirasi? Okey.
So kalau cikgu lah kan, cikgu cuba terangkan gambar ni. Kalau kita tengok ini adalah sampah. Okey, ini adalah sampah. Sampah ni dia adalah bahan-bahan yang dalam bentuk yang besar macam tu kan. So tidak mungkinlah dia akan menjadi habuk. Tidak mungkinlah akan menjadi habuk. Tetapi kalau gambar yang digunakan di sini menunjukkan kilang ke, ada asap yang keluar daripada kilang ke kan. Okey, jadi asap itu akan menutup liang stoma. Jadi kita boleh menerangkan bahawa kadar transpirasi akan berkurang sebab liang stoma tertutup dengan debu ataupun ada kilang membuat simen ke kan, kilang pasir ke. So kalau gambar seperti itu mungkin kita boleh jawab seperti berikutlah, sebab liang stoma tertutup. So untuk gambar ini kita tak dapat ulas lah sebab ini adalah molekul besar ni kan. Sampah tu tidak mungkin terbang menutup liang stoma. Okey, so soalan seterusnya. Yang seterusnya kita akan cuba memahami tentang 2.2, iaitu kesan faktor persekitaran. Okey, kesan faktor persekitaran terhadap kadar transpirasi dengan menggunakan fotometer. Jadi kita nak mengkaji tentang kadar transpirasi dengan 4 faktor tadi, tetapi kita buat uji kaji ini di dalam makmal. Jadi kita rekalah semua faktor-faktor tadi. So itu penyataan masalah dia. Apakah kesan faktor persekitaran terhadap kadar transpirasi? Okey, hipotesis dekat sini, hipotesis kita ada 4. Kadar transpirasi akan lebih tinggi dengan kehadiran angin. Okey. Kadar transpirasi pada kadar transpirasi akan lebih tinggi pada keamatan cahaya yang tinggi. Okey. Kadar transpirasi tinggi pada suhu yang tinggi. Kadar transpirasi tinggi pada kelembapan udara yang rendah. Jadi ini adalah hipotesis yang memang menepati dengan konsep yang telah kita belajar sebentar tadi. Okey. So sekarang kita cuma nak dapatkan result dia macam mana. Jadi kita cuba cipta pemboleh ubah, kita cuba tentukan pemboleh ubah dimanipulasi di sini adalah faktor-faktor persekitaran, iaitu keamatan cahaya, suhu, kelembapan relatif, kehadiran angin. Okey, apakah pemboleh ubah bergerak balas dalam eksperimen ini? Sudah tentulah kita nak mengkaji tentang kesan terhadap kadar transpirasi. Pemboleh ubah yang kita boleh malarkan adalah kita boleh menggunakan jenis tumbuhan yang sama, ataupun kita boleh menggunakan bilangan daun pada tumbuhan tu sama bilangan daun tu. Okey. Baiklah, bahan-bahan yang akan kita gunakan di dalam eksperimen ini, kita akan gunakan tumbuhan yang berdaun. Lepas tu kita akan gunakan air. Okey, kita akan gunakan jeli petroleum. Kemudian kita guna beg plastik, kita perlukan kertas tisu. Okey. Radas kita perlukan gabus, bikar, jam randik, pembaris, kipas meja elektrik, mentol 100 watt, fotometer. Apa itu fotometer? Tiup kapilari, macam tiup kaca macam tu. Kemudian kita perlukan klip skru. Okey, so kita perhatikan kepada dia punya radas. Okay. So, Paja tengok dekat sini. So, ini radas yang kita perlukan. Okey, radas yang kita perlukan dekat sini. So, kita pasang macam ni lah kita punya bahan dan radas tadi. Okey, tumbuhan yang kita ada tu kita apitkan kepada fotometer menggunakan penyumbat gabus ini supaya dia tidak bergerak. Kemudian kita sediakan satu air di dalam bikar sebagai bekalan air untuk kita sediakan air yang berterusan lah. Kemudian kita ada pembaris untuk kita ukur nanti pergerakan udara. Kemudian perhatikan di sini. Kita cipta satu gelembung udara di dalam fotometer ini. So gelembung udara itu yang akan menjadi penanda aras bahawa berlakunya gerakan air di dalam
eksperimen ini, di dalam alat potometer ini. Okey, inilah yang kita panggil sebagai tiub kapilari. So radas ni dipanggil sebagai satu set radas potometer. Kemudian tadi ada jeli petroleum kan. Jeli petroleum tu kita akan sapukan pada bahagian-bahagian sambungan lah. Pada bahagian ini ataupun pada bahagian ini untuk mengelakkan daripada kebocoran. Sekiranya ada kebocoran maka tidak berlaku tekanan, maka gelembung udara yang kita cipta ini tidak akan naik, tidak akan bergerak sekiranya berlaku kebocoran. So sekarang kita tengok kepada prosedur dia. So itu definisi potometer, ialah alat yang digunakan untuk mengukur pengambilan air oleh pucuk berdaun. Sediakan potometer dan pastikan dia kedap udara. Potong ranting yang berdaun tu di dalam air. Kenapa di dalam air? Sebab kita tak nak kalau kita potong di udara maka akan terbentuk berlaku kemasukan udara di dalam tumbuhan kita tu. Pastikan saiz batangnya dengan gabus penutup meter itu sepadan supaya dia tidak longgar bila kita pasang. Kemudian lagi kita sapukan jeli petroleum tu, nak pastikan kita punya radas itu kedap udara. Lepas tu kita lap semua daun hingga kering supaya dalam proses transpirasi ini tidak ada ralat. Okey, ralat yang disebabkan oleh kelembapan pada permukaan daun, okey, yang boleh mempengaruhi kadar transpirasi. Okey, sekarang kita isi penuh air ke dalam potometer. Kita perangkapkan satu gelembung udara kecil sebagai penanda kita untuk kita memastikan, untuk kita melihat ada gerakan air yang berlaku. Okey, so seterusnya kita akan perhatikan kepada step seterusnya. Tandakan kedudukan awal gelembung udara sebagai P. Okey, dedahkan potometer di dalam bilik tanpa kipas dan diikuti dengan mendedahkannya di hadapan kipas meja dengan kelajuan 2. So kita mulakan dengan faktor pergerakan udara terlebih dahulu kan. Kita mulakan dengan faktor pergerakan udara terlebih dahulu, iaitu untuk faktor pergerakan udara kita gunakan 2 kelajuan. Satu, kita tak buka kipas langsung. Betul tak? Kita tak buka kipas langsung tanpa kipas berpusing. Dan kita ulang eksperimen kita dengan pasang kipas pula dengan kelajuan 2. So kita tengoklah yang ni pergerakan udara rendah ataupun tak ada, yang ni pergerakan udara dia tinggi. So tadi kita dah belajar kan, sekiranya pergerakan udara tinggi maka kadar transpirasi pun akan tinggi. Setiap 10 minit ukur gelembung udara dalam potometer dengan menggunakan pembaris. Okey, yang telah kita sediakan pada tiub kapilari potometer. Lepas tu kan kita ulanglah lagi langkah 1 hingga 9 dengan kita gantikan dengan faktor yang kedua pula, iaitu faktor keamatan cahaya. Faktor keamatan cahaya ni kita main-mainkan dia di dalam bilik gelap, dengan satu lagi kita letak di bawah mentor. So ini keamatan cahaya rendah, ini keamatan cahaya tinggi. Kemudian bagi yang ketiga, suhu pula. Suhu pula kita gunakan suhu yang rendah. Okey, satu kita buat di dalam aircon. Maksudnya suhu tu rendah lah kan. Okey, lepas tu kita ulang pula dalam bilik yang tanpa aircon, tanpa penyaman udara. Maksudnya bilik tu agak panas. Jadi suhu dia tinggi. Okey. Seterusnya kita ulang lagi dengan kelembapan relatif. Kelembapan relatif ni kita nak manipulasikan dia macam mana? Okey, kita boleh buat macam ni. Kita boleh buat macam ni. Kejap ya pelajar, saya cikgu besarkan sikit.